Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, para asatidah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah pun berada pada malam yang ke berapa? 12. Malam 12 Ramadan. Kita sudah hampir masuk kepada separuh Ramadan, tuan-tuan. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa pelihara kita untuk kita ini istiqamah melakukan amal salih, tuan-tuan. Baik, masa dah lebih kurang 20 minit, tuan-tuan. Kita sambung bicara Ramadan kita, tuan-tuan, untuk supaya adanya rasa kecintaan kita terhadap bulan Ramadan. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, sukanya ingin saya sebutkan tentang kelebihan bersahur, tuan-tuan. Nabi SAW menyebut, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi kata, bersahurlah, sesungguhnya sahur itu ada barakah. Kita bila sebut barakah ni, tuan-tuan, kita hanya selalu faham, orang Melayu kita faham barakah ni dapat pahala, dirahmati Allah. Lebih kurang begitulah yang kita biasa, yang kita faham. Sebenarnya barakah ini, tuan-tuan, adalah maksud sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita secara berterusan, berpanjangan. Sebab tu sahur ini, tuan-tuan, ada kelebihannya tersendiri, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Tuan-tuan, saya pernah terbaca, tuan-tuan, dalam satu artikel, tuan-tuan, saya tak ingat penulis pengarang artikel jurnal ni, tuan-tuan, jurnal di peringkat PhD, tuan-tuan. Ia menyebut antara kanak-kanak, masalah kanak-kanak pada hari ini mengalami masalah hemoglobin, tuan-tuan. Hemoglobin ni apa dia? Sel darah putih lebih daripada sel darah merah, tuan-tuan. Dan tertarik juga berkenaan dengan masalah orang dewasa, kanak-kanak dewasa juga, berkenaan dengan gastrik ataupun angin masuk dalam perut, tuan-tuan, ataupun ada penyakit yang terkini yang kita dengar, iaitu dipanggil GERD. Bisa dengar, tuan-tuan, GERD? Ni yang terbaru, tuan-tuan. Ramai yang kena GERD sekarang ni, tuan-tuan. Baik. Apakah antara puncanya, antara penyebabnya lah, salah satu penyebab menjadikan masalah penyakit tersebut adalah pengambilan sarapan pagi yang tidak betul. Sebab apa disebut sarapan pagi, tuan-tuan? Sebab itu sahur ni, tuan-tuan, Ramadan ini rahmatnya Allah Ta'ala datangkan cukup besar, nak mendidik kita, tuan-tuan. Sebab tu sehingga kan Nabi perintah untuk kita bangkit, kok macam mana bangkit juga, walaupun tidaklah kata wajib, tetapi ianya dituntut untuk kita menunaikan sahur. Sahur ini, tuan-tuan, sebenarnya adalah juga disebut sebagai sarapan pagi, sebab dia berlaku pada waktu pagi. Sebab tu kata pakar perubatan, tuan-tuan, antara waktu sarapan yang terbaiknya adalah sebelum waktu subuh. Sebab apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, kajian di peringkat sekolah, tuan-tuan, di sekolah rendah, tuan-tuan, hari ini, sebab tu saya nak relatekan Ramadan, tuan-tuan. Kita nak ambil manfaat Ramadan. Kalau bukan bulan Ramadan, tuan-tuan, hari biasa, kebanyakan kebiasaannya kanak-kanak sekolah ataupun anak-anak yang bersekolah ni, tuan-tuan, hari ini mak ayah tak bagi sarapan pagi dengan tepat waktunya. Biasanya anak-anak ni dibekalkan duit, tuan-tuan, dibekalkan duit, kemudian
dia bawa duit pergi sekolah, dia akan makan waktu rehat di sekolah. Dia makan pukul berapa tuan-tuan? Paling awal rehat di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia adalah pukul 8.50 ke pukul 9 pagi. Waktu tu betul tak? Masa tu sesuai tak untuk sarapan pagi? Kita nak tengok tuan-tuan. Baik. Mereka buat kajian tuan-tuan. Nak cerita Ramadan ni satu benda yang hebat Allah Ta'ala datangkan. Kalau kita tengok tayar kereta tuan-tuan, tayar kenderaan, waktu pagi, waktu bumi sejuk tuan-tuan, waktu bumi sejuk, isi padu angin dalam tayar tersebut berkurangan berbanding dengan bila cuaca sudah mula panas. Padahal kita tak isi pun angin dalam tayar kita. Bila cuaca makin panas, bumi semakin panas, dan gas pun masuk dalam tayar tersebut, menjadikan tayar itu lebih tinggi isi padunya berbanding waktu sejuk tuan-tuan. Ini nak menyebutkan tentang apa dia? Setiap apa jua rongga ataupun ruang-ruang yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni yang boleh dimasuki oleh gas. Bila cuaca mula panas, maka dia akan masuk, termasuklah tubuh badan manusia. Sebab itu tuan-tuan, anak-anak kita tuan-tuan mengalami banyak masalah hari ini, sakit perut, hemoglobin, bahkan kita yang dewasa pun gastrik, sampailah kepada tahap GERD tuan-tuan. Kerana antara faktornya, bukan kata itu semata-mata, tetapi saya nak sebut antara faktornya adalah kita tidak mengambil sarapan pagi tepat pada waktunya. Jadi soalannya, bilakah waktu yang terbaik untuk bersarapan pagi? Sebab itu kajian tuan-tuan menunjukkan bahawa bersahur itu adalah waktu yang terbaik untuk bersarapan pagi, sebelum waktu subuh tuan-tuan. Bila waktu akhir tuan-tuan? Waktu akhir untuk bersarapan pagi adalah masuknya waktu syuruk, iaitu matahari mula naik terbit satu galah. Itu waktu syuruk tuan-tuan. Jadi bila selepas itu matahari naik, bumi mula panas tuan-tuan, maka gas akan mula masuk dalam perut-perut ataupun ruang-ruang yang kosong di atas muka bumi, akhirnya menjadikan kita mengalami penyakit seperti sakit perut, gastrik dan sebagainya. Tapi itulah amalan yang biasa kita lakukan ke atas diri kita ataupun anak-anak kita, yang mana pengambilan sarapan itu bukan mengikut pada waktu yang sebetulnya. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal, Ramadan ini tuan-tuan mendidik, mentarbiah kita supaya kita mengikut waktu yang ditetapkan tuan-tuan. Sahur itu kita laksanakan sebelum subuh, kita tak buat lepas subuh. Kalau kita makan lepas subuh tak sah, bahkan batal puasa kita. Bahkan pada hari ini tuan-tuan, ada yang membudayakan ataupun menjadikan satu trend sahur awal. Sahurnya pukul berapa tuan-tuan? Tengah malam. Saya pergi balik tarawih dah pukul 11, mak dia kata makan siap-siap, nak pergi belum tidur ni makan siap-siap, esok pagi tak payah bangun dah. Bangkit main subuh je. Tu pun kalau bangkit main subuh, tahu lepas subuh baru bangkit, kan? Jadi masalah inilah yang kita tidak pernah untuk mengambil cakna, untuk kita mengambil tahu tentang kelebihan yang Allah Ta'ala datangkan pada bulan Ramadan. Sebab tu saya dah sebut, Nabi SAW menyebut ihtisab. Kita perlu muhasabah tuan-tuan untuk kita mencari, menyelongkar segala apa yang ada kelebihan dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, banyak bulan Ramadan ini tuan-tuan, dari sudut banyak aspek tuan-tuan. Sebab itu kita berusaha, apa jua keadaan kita ataupun amal yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan, walaupun dalam bab penjagaan kesihatan itu sendiri, boleh tak membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, boleh. Sebab bila kita renungkan, bila kita muhasabah tuan-tuan, bila kita kaji betapa kasihnya Allah Ta'ala pada kita, akhirnya mendatangkan rasa keinsafan dalam diri kita, dan meyakini apa yang Allah Ta'ala datangkan syariat Ramadan ini, menjadikan kita akan rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal,
Sebab itu bila disebut tuan-tuan dalam Quran, satu-satunya ayat yang disebut sebagai bulan dalam bulan Islam tu, yakni Ramadan, disebut secara khusus namanya dalam surah ayat Al-Baqarah 185, 185, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, wal akhir ayat, sadaqallahul azim. Allah telah sebut syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yang mana bulannya turunnya Al-Quran. Maknanya ayat perintah tentang berpuasa dalam Ramadan itu adalah ayat Quran yang didatangkan melalui Allah Ta'ala, melalui Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai kepada kita. Maknanya nak sebutnya Ramadan sebulan Quran, Quran itu sendiri melambangkan mukjizat bahawa Ramadan itu adalah antara apa dia, intipati mukjizat di antara yang ada dalam Quranul Karim. Kita yang tak pernah untuk mengambil kelebihan bulan Ramadan itu sendiri, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita bahas dari sudut lain, kesihatan lain, tuan-tuan, orang yang orang yang paling banyak baca Quran, orang yang paling banyak membaca Al-Quran, tuan-tuan, adalah orang yang paling terbaik jantungnya. Kita jogging, bagus, tuan-tuan. Kita berenang, bagus. Kita berjalan, bagus. Quran juga adalah jalan yang terbaik, adalah antara salah satu untuk kita warm up ataupun kita menstabilkan pengepaman ataupun degupan jantung kita, tuan-tuan, dengan bacaan Al-Quranul Karim. Saya ingin bahas sedikit, tuan-tuan, dari sudut bacaan Quran, lagi-lagi bulan Ramadan, sehingga kan guru kami menyebut orang yang, kalau kita lihat bulan biasa dengan bulan Ramadan ini paling banyak adalah orang membaca Al-Quranul Karim. Berbeza, tuan-tuan. Itu memang lumrahnya begitu. Sebab apa? Ramadan orang tahu yang mana bulan yang penuh keberkatan, yang bulannya digandakan ganjaran pahalanya. Orang berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran, bahkan untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Sebab tu antara kajian, tuan-tuan, almarhum yang meninggal baru ni, siapa? Dr. Azhar Mulkan, tuan-tuan. Dia menyebut, tuan-tuan, dia kata apa? Antara kelebihan orang yang membaca Quran dengan tajwid yang betul, dia kata membaca Quran dengan tajwid yang betul dan makhraj yang betul menjadikan rasa kelunakan orang yang mendengar, bahkan orang yang membaca itu sendiri, dia rasa dengar dengan ada rhythm dia. Rhythm itu kena dengan beat ataupun degupan jantung itu sendiri. Kalau orang yang membaca Quran, tuan-tuan, kalau orang yang membaca Quran itu dalam keadaan tunggang langgang, tuan-tuan, degupan jantung kita automatik akan jadi tindak balas dalam keadaan tidak stabil. Kita sendiri dengar, tuan-tuan, kalau orang yang baca Quran tak betul, tuan-tuan, kita rasa sesak, tuan-tuan. Sesak nafas kita. Kata, dia ni baca panjang pendek, lingkup habis. Sebab tu usahalah kita, kalau tak mampu untuk membaca Al-Quran seperti orang yang qari, orang yang hebat dalam membaca Quran, orang yang bagus bacaannya, yang tahu dalam bab tajwidnya, yang orang kata fasih dalam makhraj hurufnya, maka kita dengarlah, melalui pendengaran juga memberi kesan kepada jantung kita, tuan-tuan. Sebab tu kenapa Ramadan, bila sebut Ramadan itu bulan Quran, kelebihannya adalah antara untuk mengajak kita mendekatkan Al-Quran. Kita tak nak lihat dari sudut yang lain. Saya nak sebut dalam bab kesihatan itu sendiri, tuan-tuan. Kalau kita kaji, tuan-tuan, di situ kita akan nampak bahawa Allah Ta'ala kasihnya kepada kita dengan Al-Quran itu sendiri ada rhythm dia sendiri, tuan-tuan, menjadikan rhythm itu serasi dengan jantung kita, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, kita baca, kita dengar orang baca, tuan-tuan, kalau dia baca salah, Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar pun dah mula rasa jantung kita pun tak boleh terima, tuan-tuan. Itu dipanggil mukjizat. Itu dipanggil spontaneous, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak sebutnya, Allah Ta'ala pelihara Quran itu sendiri. Walaupun orang yang mendengarnya itu bukannya pakar Quran, tetapi dia tahu, dia boleh rasa macam tak kena ayat Quran ni. Sebab tu kita kalau ada rasa tekanan darah kita tak berapa nak bagus,
Kita ada masalah penyakit jantung, tuan-tuan. Kita ada masalah asma. Bahkan dikatakan guru kami, siapa yang ada masalah asma, ataupun masalah selsema, ataupun batuk, tuan-tuan, maka baca Quran, dia kata. Banyakkan baca Quran dan paksa diri kamu untuk sebut. Sebab tu dulu masa kami, tuan-tuan, masa kami mengaji dulu, saya dengan kawan-kawan suka akan melontarkan syair huruf, tuan-tuan, daripada huruf ba sampailah pada huruf ya. Baban wali babna minal mubni mubaban wali baba tatan wali tatna minal mutni mutatan wali tata. Sesemua agak batuk ke, dia kena paksa sebut, sebab dia boleh jadi ubat. Guru kami sebut begitu, tuan-tuan. Orang yang sesemua, tuan-tuan, paksa sebut huruf tu dengan paling tepat sekali, maka dia boleh menjadikan ubat kepada kamu. Bukan kata tak payah makan ubat, batuk dan sebagainya. Itu ikhtiar juga. Antara jalannya juga adalah membaca Quran itu. Sebab tu Quran itu huwa syifaun, ubat kepada segala penyakit, tuan-tuan. Tuan-tuan berahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat hari ini banyak orang cuba buat kaji selidik, tuan-tuan, pada orang kafir. Bila dia ambilkan earphone lah kita kata, kan, headset tu untuk diberikan pada orang kafir mendengar, sedangkan orang kafir tak tahu pun itu alunan apa. Bila dibuat kajian, tuan-tuan, bila diberi ke spontaneous, tuan-tuan, spontaneous. Orang yang tak kenal Quran pun, bila dia dengar Quran, orang yang bacanya, yang membaca Quran itu pula adalah di kalangan orang yang qari, yang baik bacaan Qurannya, menjadikan orang yang mendengar itu rasa tenang. Jangankan kata manusia, tuan-tuan, kajian pun dah dibuat kepada ayam telur, tuan-tuan. Dipasang Quran secara lembut sahaja, pada waktu malam, nak menyatakan bahawasanya berbeza di antara tidak dibacakan ayat Quran dan dibacakan ayat Quran. Maknanya bila dibacakan ayat Quran itu, ayam tu lebih banyak telurnya berbanding tidak dibacakan ayat Quran. Sama juga kajian telah dibuat, tuan-tuan, pada binatang yang mengeluarkan susu seperti kambing, tuan-tuan. Pun sama, susu lebih banyak berbanding tidak dibacakan ayat Quran padanya. Jadi ini kan pula kita manusia, Allah Ta'ala kurniakan akal yang sempurna pada kita, tuan-tuan, yang boleh berfikir, yang boleh membezakan di antara mana yang baik dan mana tidak baik, tuan-tuan. Lagilah kita boleh menilai dengan lebih baik berbanding makhluk-makhluk yang lain, kerana kita yakin. Sebab tu Nabi SAW menyebut, mathalul mu'minil ladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujah riha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Nabi kata apa? Umpama orang yang beriman itu, ini nak sebut bila dia baca Quran, mathalul mu'minil ladhi yaqra'ul Quran, orang yang beriman, orang yang berkeyakinan penuh terhadap beriman kepada Alkitab, yakni Al-Quran Al-Karim. Bila dia baca Quran, apa dia? Kata Nabi SAW, seperti utrujah. Utrujah ni sejenis buah, macam buah limau lah, tuan-tuan. Riha tayyibun wa ta'muha tayyibun, baunya pun sedap, kata Nabi, dan bila dimakan pun sedap. Jangan orang kata, kita kata ibarat seperti orang yang baiknya baca Qurannya itu, orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quranul Karim, kita akan nampak kesannya pada orang itu sendiri, tuan-tuan. Luarnya pun baik, kita tak kenal pun dia, kita tengok luarannya pun kita rasa ada rasa rohnya itu, yang mana ada rasa manisnya kita melihat orang tersebut, kerana orang itu mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Lagilah kalau kita bergaul dengannya, bila kita kenal dia, baru kita tahu intipati dalam seseorang itu, rupanya banyaknya kefahaman Al-Quran ada dalam dirinya. Berbeza pula Nabi kata apa? Mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran. Nabi beri perumpamaan pada orang beriman, orang Islam, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Kamathalit tamrah, seperti buah tamar kering, tuan-tuan. Apa dia? La rihun laha wa ta'muha hulwun, kata Nabi. Tak ada bau pun padanya, baunya tak ada, tapi bila makan masih ada rasa manis. Kurma kering ni cina rupa ada, tuan-tuan.
Kumur kering ni kerepot tuan-tuan. Orang tengok tak lalu orang tengok. Tapi bila makan tu masihlah ada rasa manisnya. Kerana apa dia? Masih ada rasa imannya pada Al-Quran. Dia masih yakinnya pada Al-Quranul Karim. Tetapi nak menunjukkan apa? Orang ini jauhnya daripada Al-Quranul Karim. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW pesan ni tuan-tuan, untuk kita ambil manfaat, dekatkanlah diri pada Al-Quran. Sehingga kan para ulama meletakkan garis panduan tuan-tuan, seperti Al-Imam An-Nawawi, seperti dalam kitab Al-Adhkar yang disebut apa dia? Man qara'a 'ashran min kitabillahi lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca 10 ayat minimum satu hari tuan-tuan, tidaklah terjadi padanya itu orang yang ghaflah, orang yang lalai pada hari tersebut. Sebab tu inilah medan Ramadan tuan-tuan, tempat untuk kita melazimi. Kalau kita tak boleh buat banyak amal tuan-tuan, cuba kita jadikan bulan Ramadan kali ini, aku nak cuba jadikan pembudayaan Al-Quran setiap hari, sebulan. Macam mana? Kalau kita tak mampu 1 juzuk satu hari, ataupun 30 juzuk lagilah tak mampu, paling kurang kita konsisten 10 ayat satu hari pun tak apa dah. Kalau mampu buat sampai 30 Ramadan tuan-tuan, maknanya kita orang yang berjaya dalam bulan Ramadan. Tahun lepas pun kita mungkin tak mampu buat begitu, maknanya Alhamdulillah. Sebab apa? Kita nak cuba mendekatkan diri dan kita nak menjadikan Quran itu sebati dalam hidup kita setiap hari tuan-tuan. Bahkan hinggalah habis Ramadan, kita juga terus orang kata kita melazimi membaca Al-Quranul Karim setiap hari. Jangan bagi alasan. Sebab tu Quran itu memberi kesihatan tuan-tuan. Kita jangan bagi alasan sibuk, saya tak boleh baca macam orang lain baca. Tuan-tuan, apa ayat yang paling mudah untuk kita baca, yang kita rasa ini yang terbaik, tajwidnya pun baik? Tuan-tuan rasa surah apa? Surah Al-Ikhlas. Rasa-rasa ikhlas ni mudahlah, yang kita dah biasa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang-ulang baca 3 kali 4 kali pun tak apa. Tengah bawa kereta pun tak apa tuan-tuan. Yang penting usaha untuk melazimi membaca Quran setiap hari tuan-tuan. Kerana fadilatnya begitu banyak dan kelebihannya begitu banyak tuan-tuan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kesihatan yang baik untuk kita tuan-tuan, dengan amal ibadah yang kita lakukan pada setiap bulan Ramadan, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.